record kan. Okey, baik. Tapi mohon maaf cikgu mungkin agak pelik sikit pakaian hari ni. Sebenarnya pakaian ni ialah dekat rumah. Hari ni cuaca panas. Jadi cikgu pakai pakaian simple-simple, tapi kalau simple pun sebenarnya singlet. Takkan nak ajar korang pakai singlet kan. Jadi sebab itu pakai blazer lah apa supaya nampak lebih official. Okey, dan juga uh, kalau kita lihat juga bahawa sebenarnya bila macam ni mulalah perasan kan. Tengok muka sendiri. Okey, dah macam artis pun ada. Bukan artis, macam. Okey, macam artis tapi bukan artis bukan. Sebab ada yang kata muka cikgu macam Saizi Sam pun ada. Ada yang kata muka cikgu macam Beto Kushairi pun ada. Ikutlah mana-mana pun. Okey, ya artis tu Rafizuddin. Rafizuddin tu yang artis. Cikgu bukan artis. Bukan. Okey, baik. Jom kita lihat untuk satu set soalan yang pertama, iaitu ini adalah diambil daripada soalan percubaan 2019 daripada Perlis. Okey, daripada Perlis. So kita lihat di sini iaitu seperti mana kalau kita lihat soalan nombor 1 ya. Di sini kita cikgu sharekan dengan kamu, iaitu soalan 1, manakah yang betul tentang ilmu ekonomi? Okey, manakah yang betul tentang ilmu ekonomi? So kalau kita lihat di sini, okey, yang betul kalau kita lihat bila kamu dapat je soalan objektif, pastikan kamu baca pilihan jawapan tu betul-betul Seperti contohnya yang A, menggunakan sumber ekonomi yang terhad tanpa halangan. Okey, kalau katakan kamu rasa macam susah je nak faham, okey, sebab itu ekonomi, okey, pilihan jawapan dia kamu kena faham satu-satu. Baru kamu boleh pilih jawapan yang betul. Kamu tak boleh main tembak je. Jadi contohnya nombor 1 manakah yang betul tentang ilmu ekonomi? Jadi dia kata okey, yang A, menggunakan sumber ekonomi yang terhad tanpa halangan. Kalau guna sumber ekonomi yang terhad tanpa halangan, baik, beritahu cikgu apa yang dimaksudkan dengan sumber ekonomi. Apa itu sumber ekonomi? Yang mana tu? Yang mana sumber ekonomi tu? Ingat tak? Ingat ke tak ingat? Ya, betul Shimir. Betul, yang 4 tu buruh, tanah, modal dan usahawan. So itu yang dikatakan sumber ekonomi. Shimir mana pergi? Baru timbul. Tadi macam tak ada je. Okey. Baik. So sumber ekonomi yang terhad, empat ni memang terhad, tetapi digunakan tanpa halangan. Bukan. Kita rasa ni bukan ni. Okey, yang kedua, yang B. Okey, manakah yang betul tentang ilmu ekonomi? Yang B, menyeimbangkan pelbagai kehendak dengan sumber ekonomi yang ada. Mungkin. Kita boleh kata mungkin. Kemudian yang C, mengagihkan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey. Dan juga yang D, memenuhi kehendak yang terhad dengan menggunakan sumber ekonomi yang tidak terhad. Okey. Baik. So di antara A, B, C dan D, kamu punya first impression kamu, apakah jawapan dia? Sila berikan sama ada A, B, C atau D. Shimir bagi 1, Rafizuddin bagi 1 dan Auni bagi 1. Mana satu jawapan dia? Nombor 1. Okey, Auni Kisran kata D. Okey, lain? Shimir dan Rafizuddin? Shimir kata C. Okey, kod. Dan juga Rafizuddin? Adakah D atau C? D kod. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini, okey, memenuhi kehendak yang terhad, okey, menggunakan sumber ekonomi yang tidak terhad. Okey, sebenarnya terbalik ni. Terbalik. Kehendak yang terhad, maknanya kehendak manusia. Kalau kamu fikir balik, kehendak kita terhad ke? Kehendak kita tak terhad. Kan? Kehendak kita tak terhad. Kan? Tak terhad. Sumber ekonomi tak terhad. Tak. Sumber ekonomi, buruh, tanah, modal, usahawan. So, terang-terang D ini memang salah. So, kalau kita lihat yang C,
mengagihkan sumber ekonomi yang terhad. Dia ada kata kunci ya. Sumber ekonomi yang terhad, okey, untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Yes. Barulah kita kata yes, ini betul. Iaitu jawapan dia, iaitu C. So hati-hati. Kebanyakan para pelajar dalam ekonomi, dia satu kita kata mungkin careless lah kan, itu biasa. Tapi yang kedua, kadang-kadang mereka rasa jawapan tu betul. Tapi sebenarnya mereka tak pertimbangkan. Sebab ekonomi ni, pilihan jawapan dia kamu kena fikir dulu tau. Kamu kena fikir dulu. Memenuhi kehendak yang terhad. Kena fahami dulu dia punya pilihan jawapan. Okey, yang ini kehendak terhad, kehendak tidak terhad. So kamu kena fikir dulu baru kamu boleh boleh pilih jawapan. Dia tak macam sejarah. Kalau sejarah, kamu baca fakta dia, huraian dia, kamu fikir balik sekejap, okey, aku tahu ini fakta dia. Tapi ekonomi kena fikir dulu sebab dia konsep. Dia konsep. So konsep tu kamu fikir. Betul ke tak betul? Dia macam tu. Jadi perlunya kita katakan sebagai menjawab tu perlu berhati-hati lagi ya. Okey, tak apa. Biasa, salah tu biasa Salah tu biasa. Tapi biar salah di dalam kelas, jangan salah semasa SPM. Itu yang kita nak. Okey, biar salah sekarang, jangan salah di SPM. Okey. Baik. Soalan nombor 2, kita lihat antara yang berikut. Okey, soalan nombor 2, pilihan manakah yang tepat? Okey, menggambarkan masalah kekurangan dalam ekonomi. Okey, pilihan manakah yang tepat bagi menggambarkan masalah kekurangan dalam ekonomi? Okey, kita lihat nombor 1 yang A ni. Okey, 2A, pilihan jawapan dia kerajaan berhasrat menyediakan semua kemudahan awam dengan kutipan hasil cukai yang diperoleh untuk rakyat. Okey, baik, tak apa. Bila kita faham, okey, ya ke tidak? Tak apa, kemudian teruskan dengan B. Okey, dia kata, okey, soalan ni kata tentang masalah kekurangan kekurangan. So, Encik Husaini dapat membeli semua barang yang disukainya dengan pendapatan yang tinggi hasil daripada keuntungan perniagaannya. Itu kekurangan ke? Itu bukan kekurangan, itu kelebihan sebab dapat beli semua barang. So kita rasa macam B ni bukan ni. B ni bukan. Memang confirm salah. C, syarikat Ali Berhad mampu mengeluarkan semua barang yang diminta penggunanya kerana mempunyai sumber ekonomi yang banyak. Maknanya syarikat Ali Berhad mampu untuk mengeluarkan semua barang yang diminta sebab ada sumber ekonomi yang banyak. Kalau mampu, itu bukan kekurangan, itu kelebihan. So di sini, okey, dah salah dah. Kemudian Puan Aisyah, okey, yang hanya mampu membeli sepasang kasut sukan sahaja untuk anaknya setelah menerima wang bantuan sara hidup sebanyak RM300. Mungkin. Okey, so di sini kita lihat di manakah masalah kekurangan dalam ekonomi. Tinggal A dengan D. Yang mana satu? Adakah kerajaan berhasrat menyediakan semua kemudahan awam dengan kutipan hasil cukai diperoleh untuk rakyat? Atau Puan Aisyah hanya mampu membeli sepasang kasut sukan sahaja untuk anaknya setelah menerima wang bantuan sara hidup sebanyak 300. Ingat menggambarkan masalah kekurangan. Apa itu kekurangan dalam ekonomi? Iaitu kekurangan daripada sudut sumber-sumber. Baik. Syimir kata jawapan dia A. Rafi dan juga Oni, yang mana jawapan dia? Yang mana satu? Okey, Rafi Zudin kamu. Okey. Okey. So ramai yang kata A. Okey. Baik. Kenapa bukan D? Kenapa bukan D? Kenapa bukan D? Kalau kita fikir balik, okey, sebenarnya kerajaan berhasrat menyediakan
semua kemudahan awam dengan kutipan hasil cukai yang diperoleh untuk rakyat. Dalam ayat ini, dalam A ni, okay. Dalam ayat A ni ada tak dia mentionkan tentang any kekurangan? Ada tak dia mentionkan any kekurangan? Dalam jawapan A, ada tak dia mentionkan apa-apa kekurangan? Ada ke tak ada? Yang dekat A tu, ada ke tak ada dia mention tentang kekurangan? Tak ada. Yes. Tak ada. Ya. Baik, kita tengok yang D. Okey, ada tak dia mentionkan tentang apa-apa kekurangan? Ada tak dia mentionkan tentang adanya kekurangan dalam pilihan jawapan D? Ada ke tak ada? Puan Aisyah hanya mampu membeli sepasang kasut. Ada. Dia betul Rafizuddin. Sebab dia mentionkan kat sini apa tahu? Iaitu dia mentionkan iaitu hanya mampu membeli. Nampak tak? Hanya mampu beli sepasang kasut sukan sahaja untuk anaknya setelah menerima wang bantuan sara hidup. Maknanya di sini Puan Aisyah tidak ada pekerjaan, tak ada job. Bila tak ada pekerjaan, maknanya dia tidak ada apa? Tidak ada tak ada apa? Semua fikir jap. Dia tak ada apa? Syamil, tak ada gaji. Maknanya dia tidak ada, ya kita katakan sebagai tidak ada, ataupun kita kata tiada pendapatan. Sebenarnya dia tiada apa? Tiada pendapatan. Jadi di sini, jadi sebenarnya, gambaran yang tepat menggambarkan masalah kekurangan dalam ekonomi ialah apa? Ialah Puan Aisyah hanya mampu membeli sepasang kasut sukan. Untuk anaknya setelah menerima wang bantuan. So Puan Aisyah mengalami kekurangan pendapatan. Nampak tak di situ? Maknanya di sini ekonomi punya soalan-soalan ekonomi dia berbeza dengan sejarah. Sebab apa? Ekonomi kamu kena faham konsep tu. Apa itu kekurangan dalam ekonomi? Apa itu ekonomi? So kamu kena ingat tentang maksud setiap kata kunci ataupun konsep ya. Kalau kamu faham konsep, berilah apa soalan pun kamu boleh jawab. Tapi kalau kamu tak tahu, tak ingat konsep, memang tak boleh jawab. Ini kena take note benda ni. Okey. Baik. Soalan yang ketiga kita teruskan. Okey. Maklumat di bawah berkaitan dengan masalah ekonomi iaitu Hanisah menggunakan wang saku daripada ayahnya sebanyak RM10 untuk membeli. Nampak Hanisah menggunakan wang saku yang diberi daripada ayahnya untuk membeli nasi goreng ayam di restoran Selamat dan tidak membeli tiket menonton filem di panggung wayang. Yang manakah menunjukkan kos lepas yang ditanggung oleh Hanisah? Kamu tahu kos lepas kan? Kos lepas ialah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. So, kalau kita lihat di sini, Hanisah sebenarnya telah membeli nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam. Dan tidak membeli, instead of sepatutnya dia boleh membeli tiket menonton filem. Jadi di sini kita lihat dia memilih nasi goreng yang dia pilih. Tapi dia tak pilih, dia lepaskan apa? Dia lepaskan tiket menonton filem di panggung wayang. Jadi sebenarnya jawapannya adalah iaitu C. Inilah dia kos lepas. Kos yang terpaksa dilepaskan. Iaitu tiket menonton filem. Okey. Bagus. So Syamil Liasa dah beri jawapan C. Bagus.
4. Manakah yang berikut merupakan andaian dalam analisis keluk kemungkinan pengeluaran? Okey, yang ini memang kita ada belajar dalam buku teks. Apakah andaian ataupun tanggapan, okey, dalam analisis, dalam menganalisa, dalam mengkaji keluk kemungkinan pengeluaran. Anda tahu kan, bila keluk kemungkinan pengeluaran, kamu kena ingat berkaitan dengan keluk, okey, yang bentuk dia begini. Okey, okey, kejap. Cantik sangat cikgu lukis. Okey, bentuk dia begini dan begini. Okey, kemudian bentuk dia begini. Kan? So di sini adalah barang A dan sini ada barang B. Ini keluk kemungkinan pengeluaran. So, apakah andaiannya? Andaiannya adakah tingkat teknologi tetap? Okey, teknologi tetap. Ataupun adakah ekonomi mencapai guna tenaga penuh? Atau ekonomi mengeluarkan 3 jenis barang sahaja? Atau sumber ekonomi yang dimiliki adalah pelbagai dan terhad? So, yang mana satu? Yang mana satu? So, Syimil kata A. Bukan pula. B. Okey. Tingkat teknologi tetap, sumber ekonomi yang dimiliki adalah pelbagai dan terhad. Baik, bagaimana dengan Rafizuddin dan Auni? Syimil, cuba kamu tetapkan minda kamu. Jawapan kamu A ke B? Yang mana satu? Okey, so Syimil kata B. Okey, Auni dan juga Rafizuddin? InsyaAllah B Auni, Rafizuddin, jawapan kamu yang mana? Jap, saya pening. Okey, baik. Baik, sebenarnya kalau kita lihat kepada mungkin kamu ada nota sebelum ini, tak apa, cikgu boleh tunjukkan nota sebelum ini, iaitu nota bab 1 tu. Okey, baik. Kita akan lihat, jap saya pening okey. Baik, sebenarnya kalau kita lihat kepada keluk kemungkinan pengeluaran, dan inilah andaiannya. Andaiannya, okey, sumber ekonomi digunakan secara maksimum. Okey, maknanya mencapai tingkat guna tenaga penuh. Dan sumber ekonomi hanya mengeluarkan 2 jenis barang saja sebab barang A dengan barang B. Dan tingkat teknologi adalah tetap. Okey. Jumlah faktor pengeluaran adalah tetap dan tidak berubah serta proses pengeluaran adalah dalam jangka masa pendek. So, berdasarkan yang ini, okey, kita lihat. So, tak terhad. Ya. Apa yang tak terhad? Sumber ekonomi. Apa yang tidak terhad? Baik, sumber ekonomi dia tak kata pun terhad ke tidak. Tapi digunakan secara maksimum, maknanya mencapai tingkat guna tenaga penuh. Maknanya sumber ekonomi apa yang dia bagi tahu? Kalau mencapai tingkat guna tenaga penuh, sumber ekonomi yang mana? Adakah tanah, adakah modal, adakah buruh, ataupun adakah usahawan? Yang mencapai tingkat guna tenaga penuh, maknanya semua orang bekerja. So, sumber ekonomi mana yang menyebabkan semua orang bekerja? Iaitu sumber ekonomi apa? Sumber ekonomi iaitu buruh. Yes. Maknanya di sini, okey. Maknanya di sini kalau kita lihat kepada soalan tu balik, okey, kalau kita lihat kepada soalan itu jap. Mana tadi? Okey. Baik, kalau kita lihat soalan itu, okey. So, manakah yang berikut merupakan andaian dalam analisis keluk kemungkinan pengeluaran? Iaitu tingkat teknologi yang tetap. Inilah ya, tingkat teknologi yang tetap dan ekonomi mencapai guna tenaga penuh. So, jawapan dia memang 1 dan 2, iaitu A. Yes. Baik.
Ya, betul A. Ya, betul. Kan. Betul. Tingkat teknologi tetap. Just bayangkanlah. Bayangkan. Okay. Kalau kamu mungkin tak faham, kamu tahu kan kemungkinan pengeluaran yang A, barang A dan juga barang B. Kalau nak keluarkan barang A sebanyak 10 unit kat sini, so B mungkin jadi kosong. Okay. Tapi bila barang A tu dikurangkan kepada 8, mungkin yang B ni akan jadi 6 kat sini. Okay. Iaitu kat sinilah titik dia. Titik dekat sini. Okay. Kemudian bila barang A diturunkan lagi kepada mungkin 4, okay, so mungkin barang B menjadi bertambah lagi, iaitu mungkin sebanyak 10. So 10, so dia bertambah ke sini. So bagaimana keluk ni terbentuk apabila ianya disambungkan. Okay, disambungkan. Dan keluk ni nak dibuat macam mana? Iaitu keluk ini kalau nak buat mesti ada andaian, mesti ada tanggapan bahawa semua benda itu tetap, semua benda yang lain tetap. Apakah contoh barang lain yang tetap? Iaitu teknologinya tetap, maknanya cara-cara nak buat produk tu masih lagi guna mesin yang sama, dia tetap tak berubah, dan juga ekonomi mencapai guna tenaga penuh. Maksudnya apa? Semua buruh telah pun bekerja dan digunakan. Semua tenaga penuh dan tenaga pekerja telah digunakan untuk mengeluarkan barang A dan barang B. Maka inilah graf dia. Macam tu. Ini adalah graf dia. So, dua andaian ni penting. 1 dan 2. Boleh faham tak? Korang boleh faham tak kemungkinan pengeluaran ni? Boleh faham cakap lah. Boleh faham. Kalau tak faham tak apa. Cakap tak faham. Tak apa. Cikgu boleh terangkan. Boleh Rafizuddin? Boleh. Okey, bagus ni. Minta maaf ya. Cikgu baru lepas makan sebenarnya. Yang paling tak tahan bau lepas makan takoyaki. Kenyang gila makan takoyaki. Okey. Itu soalan yang keempat. Soalan yang kelima kita lihat di sini. Okey. Maklumat berikut mengenai sebuah firma. Firma Adib Enterprise mendapat pinjaman bank. Okey, firma ingat firma Adib Enterprise mendapat pinjaman bank sebanyak 300,000 dan membuat keputusan untuk membuka satu lagi kilang kasut baru dengan menggunakan teknologi canggih dari Jepun. So, soalan dia, manakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh firma tersebut? Baik, kamu belajar tentang masalah asas ekonomi. Ada 4 soalan, betul tak? Masalah asas ekonomi, iaitu apa yang hendak dikeluarkan, kemudian berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan, dan satu lagi berapa yang hendak dikeluarkan. Untuk siapa barang itu dikeluarkan. Jadi, masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh firma tersebut bergantung kepada dia punya maklumat ini. Bergantung pada maklumat ini, iaitu firma Adib Enterprise mendapat pinjaman bank sebanyak 300,000. Okey, sebanyak 300,000. Okey, dan membuat keputusan untuk membuka satu lagi kilang kasut baru. Maknanya di sini, okey, dia telah mentionkan apa? Kasut. Kasut ni apa? Telah selesai masalah apa? Masalah apa barang yang hendak dikeluarkan. Nak keluarkan apa? Kasut. Itu apa yang hendak dikeluarkan. Okey, dengan menggunakan teknologi canggih dari Jepun. Bila menggunakan teknologi canggih dari Jepun, bermakna soalan apa yang telah dijawab? Soalan apa yang telah dijawab? Teknologi canggih dari Jepun. Soalan apa? Iaitu soalannya adalah soalan tentang bagaimana. So, bagaimana. Okay. Ya, cara dia nak buat kan, betul. Maknanya, okay, dia dah bagi tahu kita tentang
Okey, apa yang hendak dikeluarkan dan bagaimana hendak dikeluarkan. So, masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan ialah apa yang hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan. So, jawapannya adalah C. Jawapannya adalah C. Boleh faham? Kalau daripada sini, bermakna apakah soalan? Kalau macam selalu juga soalan akan tanya, apakah masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh firma ini? Apa masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan? Apa dia? Untuk siapa dengan berapa? Yes, untuk siapa dan berapa. Itu yang belum dijawab lagi. Belum diselesaikan lagi. So sebab itu jawapan dia adalah 2 dan 3. Okey. Itu berkaitan dengan soalan 5. Soalan ke-6. Ini dia. Raja 1 menunjukkan keluk permintaan pasaran bagi suatu barang. Soalan ni memang favorite keluar lah. Favorite keluar. Okey, baik. Bila kamu dapat je soalan tentang keluk, kamu tengok keluk ni keluk apa ni? Okey, macam mana nak kenal? Iaitu dia adalah cerun mencuram daripada kiri, daripada kiri ke kanan. So kalau kita lihat di sini, daripada kiri pergi ke kanan di sini. So bermakna ini adalah, kemudian kamu tengok ada DP. DP. Jadi ini adalah merujuk kepada apa? Ini keluk permintaan, demand kan, D kan? D itu demand. Keluk permintaan bagi pasaran, P itu pasaran lah. P itu pasaran. So, soalan dia, manakah yang betul? Manakah yang benar tentang sifat-sifat keluk permintaan ini? Baik, kita tengok Nombor 1. Merupakan kuantiti diminta individu terhadap barang dan perkhidmatan pada setiap tingkat harga dalam pasaran. So, adakah ini kuantiti ni, yang dimentionkan kuantiti ini, adakah kuantiti ini adalah kuantiti individu? Ataupun adakah ianya kuantiti firma? Individu. Okey, baik. Kuantiti diminta individu terhadap barang dan perkhidmatan pada setiap tingkat harga dalam pasaran. So kamu rasa nombor 1 tu betul ke salah? Nombor 1 tu betul ke salah? Okey. Betul ke salah? Kuantiti diminta individu terhadap barang dan perkhidmatan pada setiap tingkat harga dalam pasaran. Tak tahu Okey, tak tahu, tak apa. Okey, kita teruskan dengan yang soalan ataupun pilihan jawapan yang kedua. Okey, baik. Diperoleh. Keluk permintaan pasaran ini diperoleh dengan menjumlahkan secara mendatar semua kuantiti diminta setiap individu pada setiap tingkat harga dan pasaran. Betul ke salah? Nombor 2. Betul ke salah? Cepat. Ke lupa dah ni? Tak pasti. Tak pasti Okey, betul. Alright. Baik. Kita tengok soalan pilihan jawapan yang ketiga. Pada harga RM2. Betul Pada harga RM2, jika kuantiti diminta individu A ialah 9 unit, maka kuantiti diminta individu B ialah 13 unit. Betul atau salah? Yang nombor 3. Korang ni lupa ni. Lupa Dia logik je sebenarnya ni. Lupa ke masih ingat lagi? Rafizuddin? Okey, 3 salah. Okey.
Confused. Okey, tak apa. Cikgu faham. Baik. Kita buat macam ni. Okey, katakanlah keluk ini sebenarnya adalah keluk pasaran. Dia mentionkan dah keluk permintaan pasaran tu kan. Dia dah mentionkan dah. Okey, tetapi bila keluk permintaan pasaran bermakna dia bukan individu. Kalau individu dia adalah keluk permintaan individu A ataupun individu B. Tapi kalau keluk permintaan pasaran dia ada banyak individu. Contohnya kalau katakan kita ada individu A. Individu A. Ataupun kita buat A je lah. Kita buat A, kemudian sebelah ni kita buat B, kemudian di sini adalah pasaran. 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 Baik, let's say lah cikgu buat begini. Cikgu akan buat jadualnya. Begini. Dan juga begini. Baik, kalau kita lihat A dengan B. Contoh A itulah A tu contohnya katakanlah Auni. Katakanlah A tu adalah Auni. Katakan A tu Auni. Manakala yang B tu adalah yang B ni adalah katakanlah iaitu iaitu ialah B-mil. Dia sama-sama macam Shimil lah. Kan? Shimir. Ni Bimir. Sorry. Bimir. Bukan Shimir Bimir. Okey, baik. Katakanlah pasaran dan di sini kita akan lihat adanya harga. Harga. So, kalau kita lihat berkaitan dengan cikgu buat line begini. Baik, dan juga cikgu akan buat line begini. Baik. Pada harga, let's say lah kita kata pada harga RM1, RM1, ataupun kita pada harga RM barang tu harga dia RM RM1, maka Auni akan membeli, katakanlah Auni membeli sebanyak 23 unit. Manakala Bimir pula dia telah membeli, dia telah membuat permintaan terhadap barang itu pada iaitu sebanyak 15 unit. Yang Auni ni bukan 23, yang ni katakanlah kita buat 13. Dan untuk Bimir kita buat sebanyak 18 lah. 18. So, kalau katakan kuantiti pasaran. Iaitu kuantiti pasaran. Ini sebenarnya unit ini berapa? Ini apa cikgu? Ini adalah kuantiti permintaan. Bimir ni pun buat kuantiti permintaan. Ini adalah kuantiti pasaran. Baik. Kalau Auni, kalau katakan dalam pasaran tu ada dua orang saja, Auni dan Bimir. So bila campurkan permintaan Auni dan permintaan Bimir, campurkan kedua-dua permintaan itu, berapakah jumlah permintaan pasaran? Sila campurkan, berapakah jumlah permintaan pasaran? 31. Yes, 31 unit. Betul? So tetapi apabila harga naik kepada RM2. RM2. So kalau kita lihat RM2, apa yang berlaku iaitu Auni telah kurangkan. Itu memanglah kan. Lagi barang tu mahal, lagi kita kurangkan kuantiti dia kan. So katakan Auni minta 9 unit dan Bimir pula minta katakanlah 13 unit. So berapakah jumlah permintaan pasaran bagi harga RM2? Iaitu 22. Yes, 22 unit. 22 unit. Macam tu.
Inilah yang dikatakan sebagai kuantiti pasaran. So untuk kuantiti pasaran, thank you, bawa makan nasi je. Jangan lupa makan tu takoyaki. Right. Thank you. Baik. So kalau kita lihat di sini, okay, 22 kan? Bermakna di sini, tengok okay. Manakah yang benar? Tengok kita balik semula kepada pilihan jawapan, manakah yang benar? So kamu lihat yang mula-mula, okay, merupakan kuantiti diminta individu. Okay, adakah ini kuantiti diminta individu terhadap barang dan perkhidmatan pada setiap tingkat harga dalam pasaran? Adakah ini kuantiti diminta oleh individu? Adakah QP itu kuantiti yang diminta oleh individu? Tak. Tidak. Ya, sebab itu nombor 1 tu salah. Nombor 1 tu salah. Nombor 2, diperoleh, baik, adakah jumlah ataupun keluk itu, okey, adakah itu diperoleh dengan menjumlahkan secara mendatar semua kuantiti diminta setiap individu pada setiap tingkat harga dalam pasaran? Yang ini yang mana cikgu? Sebenarnya yang itu, yang inilah. Yang ini. Ini. Bila kamu campurkan kedua-dua ini, okey, dan kamu dapat jumlah dia 31. Bukankah itu menjumlahkan secara mendatar pada harga RM1? Pada harga RM2 juga kamu akan campurkan 9 dan 13 untuk dapat jawapan 22 unit. Bukankah itu menjumlahkannya secara mendatar? Setuju? Setuju ke tak setuju, Syamil? Ya. Jadi, nombor 2 tu betul ke salah? Ya, nombor 2 tu betul. Diperoleh. Okey, baik. Kemudian, pada harga RM RM2. Okey, kita tengok RM RM2 ni ya. RM RM2. Sorry. Okey, iaitu kita lihat pada harga RM RM2. Okey. Jika kuantiti diminta individu A iaitu Auni ialah 9 unit, maka kuantiti diminta individu B ialah 13 unit. Okey. Jadi, adakah ianya betul? Mudah aja. Campurkan 9 campur 13. Berapa? 22 unit pada harga RM2. So, kamu tengok harga pada RM2 kat situ tadi. Adakah ianya benar-benar RM2 dan 22? Betul, kan? So ini dan ini adalah betul. Nampak tak? Jadi nombor 3 juga adalah betul. So nombor nombor 6 ini jawapan dia adalah C, 2 dan 3. Itu sebenarnya. Dan kalau kamu tengok nombor 4, kenapa nombor 4 salah? Berbentuk landai. Okey. Setuju tak bahawa garisan tu landai? Setuju tak garisan tu landai? Setuju tak? Setuju kan? Garisan ni landai. Betul. Okey. Tetapi kamu tengok ayat seterusnya. Mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Di sini kita kata, mana ada mencerun ke atas? Kalau mencerun ke atas, dia punya graf dia, mestilah bentuk dia begini. Ini mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini bukan mencerun ke atas ini. Ini mencerun ke bawah. So sebab itu nombor 4 itu salah. You see? Boleh faham? So jawapannya adalah C, 2 dan 3. Boleh Kalau Auni, kalau ataupun Hafizuddin, kalau tak faham, terus dia tanya. Sebab cikgu akan explain satu-satu. Supaya kamu faham, patutlah dia macam ni. Sebab explanation ataupun penerangan seperti ini, memang cikgu kena buat dalam ekonomi. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak dapat bayangkan apa yang dia cakap. Setuju tak? Kadang-kadang kamu tak faham apa yang pilihan jawapan ni cakap. Berbenda dia cakap ni. Betul tak? Kan? Kamu kena berbenda dia cerita ni.
tak faham lah apa dia cerita. Betul lah. Selalu tak kamu hadapi perkara-perkara begini? Kan? Iaitu kamu tak pasti. Betul lah, tak faham lah apa dia cakap. So sebab itu cikgu go slow dan juga terangkan satu-satu supaya kamu, oh itu maksud dia. Senang. Macam tu ya. Baik. Dan soalan seterusnya. Soalan yang ketujuh. Rajah 2 menunjukkan keluk penawaran suatu barang. Okey. Baik, kita lihat di sini. Okey, bila kita lihat, okey, perhatikan soalan nombor 7, kamu kena lihat betul-betul soalan. Rajah 2 menunjukkan keluk penawaran suatu barang. Means keluk penawaran suatu barang. Kalau keluk penawaran, keluk ni datang daripada firma ke daripada isi rumah? Kalau penawaran datang daripada firma ke daripada isi rumah? Yes, betul. Sebab hanya firma sahaja yang akan membuat tawaran, akan membuat penawaran. Isi rumah tak buat penawaran. Isi rumah buat permintaan aja. Ini kena faham Baik, konsep tu. So, kalau kita lihat di sini, bahawa tuk kamu tengok, oh okey. First of all, kamu kena tengok apa tahu? Ada berapa garisan kat keluk ni? Oh, keluk ni ada satu garisan. Garisan S ni, okey, ada satu keluk. Dan apa yang berubah iaitu daripada titik A ke titik B. Dia naik ke atas. So, bila kamu tengok macam ni, okey. So akan kamu lihat Q0 akan beralih ke Q1. Dan P0 akan beralih ke P1. Kenapa? Sebab titik A naik kepada titik B. Soalannya, manakah yang benar tentang pergerakan titik A ke B? Apakah yang benar? Baik. Kalau kita lihat yang A, perubahan harga P0 kepada P1 mengakibatkan perubahan penawaran. Boleh terima? Bila harga ni naik P0 ke P1, maka akan berubah penawaran. Maknanya berubah dia punya supply quantity. Quantity yang disupply berubah. Setuju ke tak setuju? Setuju atau tidak yang A tu? Baik. Okey, tak tahu Tak tahu. Okey. Setuju. Okey, baik, tak apa. Setuju kot. Okey. Baik. Kita lihat yang B. Peningkatan kuantiti ditawar, okey, iaitu Q0 kepada Q1 disebabkan oleh faktor harga barang itu. Peningkatan kuantiti ditawar Q0 kepada Q1 disebabkan faktor harga barang itu. Okey. So, adakah kamu setuju dengan B? Okey, kuantiti itu berubah sebab apa? Sebab faktor harga barang itu sendiri. Setuju atau tidak? Semua macam macam mana cikgu? Okey, tak apa. Betul juga. Okey, baik, tak apa. Okey. Kita tengok yang C. Merupakan pergerakan titik A ke B ni ialah peralihan titik di sepanjang keluk penawaran yang sama. Adakah ianya benar? Betul ke tak betul? Betul juga rasanya ni. Peralihan titik di sepanjang keluk penawaran yang sama. Maknanya, daripada titik A ni, kalau kita lihat titik A dan juga titik B. So, dia bergerak pada garisan S yang sama. Maknanya, keluk penawaran yang sama. Okey, baik. D. Dikenali sebagai pertambahan penawaran. Dikenali sebagai pertambahan penawaran apabila titik A bergerak ke titik B. Adakah ianya pertambahan penawaran? Okey.
Yang D ni memang salah. Sebab ini bukan dipanggil pertambahan penawaran. Ini dipanggil pengembangan. Dia ada pengembangan dan penguncupan. Okay, pengembangan, pertambahan dan penguncupan. So, pengembangan yang ini adalah pengembangan. Okay. So, manakah yang benar tentang pergerakan titik A ke B? Yang mana satu yang paling tepat? Yang mana satu? Okay, so seorang satu berikan jawapan. Adakah A, B, C atau D? Saya confident B. B kot. Saya rasa B. Okay. Ya, sebenarnya, okay, sebenarnya kalau kita lihat di sini, okay, hampir semua jawapan ini betul. Tetapi manakah yang benar tentang pergerakan? Fahami soalan balik. Pergerakan titik A ke B. Maknanya dia cerita tentang pergerakan A ke B. Jadi bila bergerak, soalan dia akan tanya, kenapa boleh bergerak? Kenapa boleh bergerak? So di sini kata perubahan harga P0 kepada P1 mengakibatkan perubahan penawaran. Itu tak cerita pasal A dengan B. Ini bukan cerita pasal A dengan B. Bukan, yang A tu bukan. Okay. Kemudian kalau B, peningkatan kuantiti ditawar Q0 ke Q1 disebabkan faktor harga barang itu. Okay, mungkin. Tak juga, merupakan peralihan titik di sepanjang keluk penawaran yang sama. Peralihan titik di sepanjang keluk penawaran yang sama. Sebenarnya yang ini pun peralihan titik di sepanjang keluk penawaran sama. Baik. Okey, alamak. Okey. Sebenar-benarnya kalau jawapan ini semuanya hampir tepat, tetapi yang paling tepat adalah yang B. B. Sebab apa? Soalan bertanya tentang yang benar tentang pergerakan titik A ke B ni. Kenapa dia bergerak? Kerana perubahan pada harga harga barang itu. Harga barang itu. Sebenarnya. Disebabkan. Dia dah bagi tahu disebabkan apa? Disebabkan faktor harga barang itu. So sebab itu jawapan dia adalah B. Okey. Tepu juga ni. Baru soalan ke-7 dah macam korang rasa macam mana? Baru 7 soalan dah betul-betul ditekan kepala kamu ni. Okey, dah berpeluh ni. Okey. Baik. Tak apa. Kan, kita cool down sekejap. Okey, kita keluar daripada topik ni. Okey. Ni baru warm up. Ni baru warm up Okey. Kita pergi kepada, mungkin boleh pergi kepada soalan yang ke-8 lah. Last kita bincangkan soalan objektif yang ke-8, yang last. Okey, soalan objektif. Sebab dia memang memerah otak betul ya. Bab ni memang kalau jawab soalan memang dia memerah otak ekonomi ni. Baik. Raja 3 menunjukkan keluk permintaan barang Y. Ingat keluk permintaan barang Y. So, manakah yang benar? Kamu perhatikan di sini, antara sifat keluk ini, iaitu keluk ini adalah keluk permintaan. Demand keluk permintaan. Jadi bila keluk permintaan, kamu tengok sifat dia. Oh, ini kalau garisan daripada hujung ni ke hujung ini apakah bentuk keluk ni? Curam ke landai? Keluk ni curam ke landai? Inilah dia landai. Keluk ini adalah landai.
So bila landai, kalau kita lihat, kita faham, okey, kita tahu dia bukan cerun curam, dia landai. Okey, tak apa. Kita pergi pada A. Baik, A kata, manakah yang benar tentang perkara ni iaitu peratus perubahan harga lebih kecil, ya, lebih kecil daripada peratus perubahan kuantiti. Peratus perubahan kuantiti diminta. Okey, betul atau salah yang A tu? Betul atau salah yang A tu? Semua macam macam mana ni cikgu? Kan. Semua macam salah rasanya. Okey, tak apa. Baik. Nilai keanjalan barang Y ialah 0.8. Kamu pun cari-cari. Mana dia dapat 0.8? Tak ada nombor pun. Mana dia dapat 0.8? Tak ada nombor pun. Ada tak maklumat nombor? Harga ke kuantiti? Tak ada kan? Tak ada kan? See? Sebab tu soalan-soalan ekonomi bukan calang-calang kena fikir-fikir banyak. Okey. Kita tengok yang C. Barang Y sukar digantikan dengan barang lain kerana mempunyai kegunaan yang terhad. Kenapa pula? Kan? Kenapa pula macam tu? Kenapa dia, macam mana dia tahu benda macam ni? Nampak tak? Soalan yang cikgu rasa, cikgu yakin kamu fikir. Macam mana barang dia tahu barang Y ni sukar digantikan dengan barang lain? Itu satu. Dan yang D. Okey, pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga. Maknanya pengguna kurang responnya. Bila harga berubah, respon tak banyak. Baik. Sekarang ni cikgu beri peluang pada kamu semua. Tak kira lah Auni ke Shimir ke ataupun Rafizuddin, sila berikan jawapannya. Mana satu? A, B, C atau D? Tak apa, salah pun tak apa. Yang mana satu? A, B, C atau D? Pilih satu jawapan. Okey, Shimir pilih B. Rafizuddin? Sebab barang dia tak anjal. Okey. Sebab tu 0.8. Okey. Kod. Okey, tak apa. Rafizuddin? Auni? Mana satu jawapan yang kamu pilih? Antara A, B, C atau D? Dapat ke tak dapat ni? Dapat ke tak dapat ni? Semua macam pening je kan. Baik. D kot. Okey, baik. Tengok sini Okey. Sebenarnya maklumat tu dah ada dalam graf tu tau. Dah ada kat kelok tu. Iya. Tak percaya? Jom kita tengok. Okey. Tengok betul-betul. Perhatikan betul-betul Okey. Baik. Perasan tak? Okey. Okey, bila kita tengok yang first kali iaitu berkaitan dengan garisan ini Ini harga betul. So harga ni kalau nak kira keanjalan dia adalah P, betul? Dan yang kuantiti ni adalah kita kata ianya adalah Q, betul? Baik. Untuk mengira keanjalan. Okey, kita ingat balik kita baru belajar ni. Keanjalan. Okey, keanjalan iaitu kita tahu iaitu keanjalan ialah apa? Peratus perubahan perubahan apa? Perubahan kuantiti
dibahagikan dengan peratus perubahan harga. Setuju? Setuju kan? Okay. Betul, setuju kan? Yes. Baik. Kita ambil seandainya, okay, Q akan sentiasa di atas, P akan sentiasa di bawah. Kalau Q lagi besar daripada P, contohnya Q2, P1. Kan? 2 dengan 1. So bermakna Q menang, betul? So bermaknanya dia punya keanjalan akan menjadi apa? 2 bagi 1, 2 kan? So kalau dia akan dapat 2, betul? So 2 ni, okay, sifat dia adalah, iaitu dia adalah lebih besar daripada 1. Means that dia anjal. Setuju? Setuju kan? This is the fact lah. Betul? Ini the fact dia, betul? Okay, baik. Setuju? Okay, sekarang kita lihat. Nampak tak di sini? Let's say lah kamu ambil satu titik di sini. Let's say kamu ambil satu titik di sini Okay, kamu ambil sini. Okay, kita buat macam ni. Okay, dan kena pada sini dan dia turun sini. Okay. Okay, baik sini. Dan kamu ambil pula another garisan, another point pada harga. Okay. Dan kamu lihat. Okay, kat sini dan dia turun sini. Baik, nampak tak? Jauhnya, maknanya apa? Di sini, ini adalah peratus. Kita kata di sini adalah peratus perubahan P. Yang ini, yang besar ni, ini adalah peratus perubahan Q. Nampak tak? Daripada situ pun kamu dah tahu. Yes, maknanya dia anjal. Dia anjal. Sebab Q lagi besar daripada P. Nampak? Q lagi besar. Katakanlah, kita kata Q ni contohnya katakanlah kat sini Q ni adalah 5. Okay. Dan P ni adalah 2 contohnya. Okay, 2. Ya Allah, kat sini pun dah apa? 2.5 dah. 2.5. Alamak. Kenapa pula kau terbalik? Kejap Sekejap. Macam mana terbalik ni? Ni lah. Kan, cikgu kau pun kadang-kadang ni biol sikit. Kan? Tiba-tiba tiba-tiba tertukar pula. Mana pula dia punya button nak tukar ni? Mana pula ni? Anyone here biasa guna ni? Okay, baik. Baru betul. Alright. Okay, thank you. Okay. Baik. Nampak tak? Kat sini pula. Kat sini. Bermakna di sini, bermakna kalau 2.5 means dia adalah lebih daripada 1. Maknanya dia anjal. Okay, maknanya dia dah lebih daripada 1. So dia anjal. So maknanya kalau dikata soalan, jawapan yang A, peratus perubahan harga lebih kecil daripada peratus perubahan kuantiti diminta. Maknanya kecil ke ni? Memang kecil pun. Yang ini besar kan? Tapi peratus perubahan harga lebih kecil daripada peratus perubahan kuantiti diminta. Betul atau salah? Setuju atau tidak setuju? Setuju kan? Yang A ni adalah kamu kata setuju. Okey. Nilai keanjalan barang Y ialah 0.8. Setuju atau tidak? Yang B. Logik tak dia 0.8? Tak logik kan?
Sebab 0.8 itu bermakna dia tak anjal. So yang ini bukan. Barang Y sukar digantikan dengan barang lain kerana mempunyai kegunaan yang terhad. Tidak. Kalau barang anjal, dia banyak kegunaan. Dan dia senang untuk digantikan. So bukan C. Dan pengguna kurang responsif tak terhadap perubahan harga. Tidak. Perubahan harga yang sedikit pada P ni menyebabkan perubahan kuantiti yang banyak pada Q. So D pun tidak. Sekarang boleh faham kenapa daripada gambar itu kita dapat maklumat macam-macam. Yes. So di situ sebenarnya daripada gambar aja tu penting. Ya, gambar aja tu penting. Supaya kamu tahu, oh, okey, di sini rupanya. Betul. Kadang-kadang kita anggap apa tahu? Kita anggap berubah tu sikit. Sebenarnya berubah tu banyak. Yang berubah tu yang banyak apabila kita lihat sebagai contoh macam kalau kita lihat kalau katakan keluk yang seperti ini, contohnya daripada sini, okey, kita lihat yang ini, kemudian yang ini, okey, kemudian kita tengok keluk tu dia begini. Dia begini. Dia curam. Kalau curam, ya. Kenapa dia curam? Sebab kalau kita tengok di sini P, di sini P ataupun harga, okey, ataupun P, kemudian di bawah ni adalah kuantiti, okey, iaitu kuantiti, okey, ataupun Q, okey, baik, Q. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, baik, let's say kalau kita buat perubahan sedikit di sini, okey, kita tukar, baik, katakanlah kita buat di sini, okey, dia akan turun ke sini. Okey, dia akan turun ke sini. Okey, tetapi apabila dia berubah banyak kepada sini, let's say lah ini P0, okey, P0 dan yang ini P1. So, let's say dia turun kat sini, kat P1. Okey. Nampak tak? Iaitu apa tahu? Iaitu perubahan P ni besar. Tapi perubahan Q kecil. Nampak tak? So, peratus perubahan P dan di sini adalah peratus perubahan Q. Ibaratkan seolah-olah apa? Kalau kita tengok formula balik, formula dia adalah peratus perubahan Q dibahagikan dengan peratus perubahan P. Betul? Jadi kalau kita masukkan, let's say lah kita ambil yang P tu adalah katakan 5. Okey. Dan yang Q ni adalah 3. 3/5. Kalau kamu 3/5, 3 bahagi 5, sudah tentu kamu akan dapat dia punya nilai berapa? 0.8 ke ataupun 0.7 ke. Bila 0.8, 0.7, bermakna dia apa? Dia kurang dari 1. Betul? Dia kurang dari 1. Dia kurang daripada 1, maknanya ini tidak anjal. Nampak tak? So, graf dia curam. Kalau keluk dia curam, tapi kalau dia anjal, keluk dia landai. Okey. Nampak tak perbezaan antara kedua-dua keanjalan ni? Okey, yang anjal dan tak anjal. Auni, Shimir dan juga Rafizuddin, nampak tak? Boleh faham tak? Nampak. Ya, insyaAllah. Nampak. So, itulah boleh faham jadi sebab itu, ya, cikgu tahu sebab sebenarnya bila kita fikirkan balik, crystal clear, ya.
Sebab sebenarnya kalau kita fikirkan balik, kita ni sebenarnya memang belajar. Tapi kadang-kadang kita tak faham bentuk soalan. Rupa-rupanya kita tidak didedahkan dengan bentuk-bentuk soalan. Sebab itu cikgu hari ini, cikgu ambil satu inisiatif untuk tunjukkan pada kamu apakah bentuk soalan-soalan objektif. Supaya kamu lihat, oh begini. Kan? Inilah bentuk-bentuk soalan. Kena faham apa, konsepnya apa. Bila kamu tahu konsep-konsep dia semua ni, sebenarnya ekonomi adalah paper yang memang kamu boleh score A. Ini mengingatkan kembali cikgu dulu. Cikgu dulu masa SPM dulu, back to the 1990, I don't remember 1990 berapa tak. Okay. 3 subjek yang memang cikgu top A iaitu sejarah, kemudian sains dan ekonomi. Bukan nak bangga tapi memang sejarah, sains dan ekonomi. So kalau bila orang cakap macam mana kau boleh dapat ingat sejarah dengan ekonomi ni? Kerana faham konsep. Dan faktor cikgu jugalah, pasal masa cikgu sejarah dulu, cikgu adalah seorang cikgu yang suka bercerita. Dan dalam kelas dia akan berpusing dalam kelas sambil dia cerita. So semua orang akan pandang dia sambil berjalan. Jadi itu time sejarah. Betul. Kan? Semua orang pandang dia macam wow, dia cerita Perang Dunia Kedua. Wah, semua pandang tengok dia kan. Jadi itu ingat. Ekonomi pun sebenarnya diajar oleh guru yang sama. Guru yang sejarah tu, guru tu juga ekonomi. So bila dia ajar tu, dia akan kaitkan dengan ekonomi semasa, kenapa jadi macam ni, apa logik dia kat sini. Jadi cara penyampaian dia tu crystal clear dan cikgu memang minat cara dia mengajar tu dan cikgu bawakan dia punya idea tu ke dalam kelas-kelas cikgu lah. Sebab itu cikgu mengajar pun lebih kurang macam dia lah. Dan guru tu adalah seorang lelaki India, namanya Mr. Anand. Mr. Anand, tak tahu lagi ke tidak, hidup lagi tidak, lama tak jumpa Mr. Anand. Jadi dia macam hero filem Tamil lah, misai tebal, kan, tapi handsome. Kan, hero filem Tamil. Pernah tengok filem Tamil? Pernah tengok filem Tamil? Okay. Baik. Okay.